Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya nak berkongsi tentang limiting belief ataupun kepercayaan terhad. Okay, apakah itu limiting belief? Okay, sebelum kita meneruskan perkongsian ini, saya nak mengumumkan bahawa kepada sesiapa yang berminat untuk memiliki buku e-book Bila Saya Hilang Kawalan secara percuma, so boleh tulis komen di bawah Bila Saya Hilang Kawalan. Tulis je komen seperti itu. Nanti saya akan pilih seorang pemenang yang bertuah yang akan memiliki e-book ni secara percuma. E-book tau, bukan buku ni tau. Okay, so apakah itu limiting belief? So limiting belief ni adalah kepercayaan. Ini bukan kepercayaan terhadap agama tau. Ini kepercayaan yang kita pegang dalam kehidupan kita seharian. Contohnya, alah sampah ni kecil je, tak payahlah buang, tak nampak pun. Itu adalah limiting belief ataupun had kepercayaan ataupun daripada pembelajaran saya, limiting belief ada sedikit sebanyak kesamaan dengan sistem kepercayaan. So, limiting belief yang saya nak kongsi kat sini adalah yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-harian. Bukan atas dasar agama sahaja, tetapi merangkumi seluruh aktiviti yang kita buat, seluruh keputusan yang kita buat. Contoh, alah hari gelap ni mesti nak hujan. Okay. Maknanya kita percaya bahawa bila gelap je mesti hari nak hujan. Adakah limiting belief itu salah? Tak semestinya salah. Contoh yang lain adalah bila ibu menyusukan anaknya dan dia pangku anaknya, bila anak dia dah kenyang, anak dia pun tertidur. Dia pun nak angkat anak dia letak bawah dan dia berfikir ataupun dia muncul fikiran, alah mesti anak aku bangun nanti. So tu adalah contoh-contoh limiting belief. Maknanya macam ni. Limiting belief tu muncul apabila sesuatu perkara tu berlaku dan kita terus mempercayainya. Kita terus kita memang percaya benda tu akan berlaku, mesti berlaku, telah berlaku, dan kalaulah ada lagi benda yang macam tu, mesti berlaku juga. Macam tu. Dia jadi macam, alah anak aku ni mesti bangun lagi, mesti bangun, tak boleh nak letak, dia kena tidur senyap lah. Itu semua yang kita dapat daripada pengalaman pertama kita yang penuh dengan emosi, ataupun 2-3 kali ataupun berkali-kali berlaku, dan akhirnya kita menyimpan kepercayaan itu. So itu adalah limiting belief. Contoh yang lain adalah Siti, nama lain. Saya nak tunjuk contoh. Siti memang nak tambah pendapatan keluarga dia, jadi dia nak berniaga. Siti nak berniaga, tapi dah 10 produk dah dia tukar, dah 10 founder dah dia bertukar-tukar nak jual. Bukan nak jual, dia dah jual dah, tapi dia tak berjaya, tak menjadi. So itu antara contoh-contoh limiting belief. Mungkin Siti menyimpan bahawa aku memang tak boleh berniaga. Aku memang macam ni kot. Ataupun dia akan cepat putus asa, dia akan pergi ke produk lain pula. Pergi lompat produk macam tu. So itu antara limiting belief yang berlaku. Itu antara limiting belief yang berlaku dalam kehidupan seharian kita tanpa kita sedar. Seperti apa yang saya alami pada suatu waktu dulu. Pengalaman yang saya alami itu menyebabkan saya belajar tentang diri saya. Okey, macam manakah cara untuk menghapuskan ataupun cara untuk mengurangkan limiting belief itu dalam diri kita? Kenapa saya sebut mengurangkan adalah kerana sekali buat je, kebiasaannya tak akan terhapus terus. So kita kena ulang dan ulang. So macam manakah untuk mengurangkan limiting belief?
adalah dengan berada dalam keadaan sedar. So, sedar adalah apabila kita dapat berfikir dengan waras, apabila kita bertindak, apabila kita melakukan aktiviti ataupun apabila kita membuat keputusan. Ini yang saya maksudkan sendiri melalui pengalaman hidup saya. Okey. So, kenapakah kena berada dalam keadaan sedar baru limiting belief itu beransur-ansur hilang? Kerana apabila kita berada dalam keadaan sedar, kita berfungsi secara sedar. Kenapa kita kena berada dalam keadaan sedar adalah kerana apabila kita sedar apa aktiviti yang kita nak buat, apa keputusan yang kita nak buat, kebarangkalian besar, apa keputusan yang kita buat itu adalah keputusan yang bagus untuk diri kita. Kerana kita tahu, kita dah kaji dah, kita dah tengok baik dan buruknya dengan keputusan itu. Jadi apabila berada dalam keadaan sedar, apabila berlaku keburukan ataupun apabila berlaku kegagalan, kita boleh menerimanya. Kita boleh menerima kegagalan itu kerana kita dah buat keputusan dalam keadaan sedar. Kita bukan buat keputusan terburu-buru, bukan buat keputusan atas dasar orang lain, bukan buat keputusan nanti apa orang kata bukan buat keputusan mak aku suruh macam ni tapi aku tak suka, bukan buat keputusan cikgu aku bla 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 bla. Bukan. Kita bukan buat keputusan berdasarkan apa orang anggap kepada kita, tetapi kita buat keputusan dengan diri kita sendiri, dalam keadaan kita sedar, dalam keadaan kita waras, dalam keadaan kita tahu apakah kesan buruk sekiranya keputusan kita tu tak berjalan dengan lancar. Tetapi memang kita nak keputusan kita tu adalah keputusan yang terbaik untuk kita. Memang kita nak kejayaan. So, apa kaitan berada dalam keadaan sedar dengan limiting belief? So, kita ambil contoh mak yang menyusukan anak dia di riba dan anak dia tertidur dan dia nak letak anak dia balik. So, pada waktu dia nak letak anak dia, muncul fikiran, mesti anak aku bangun nanti mesti dia tersedar, nanti aku tak boleh dah nak buat bla bla bla, akan berpanjangan. So, kita tengok apabila ibu ni sedar, contoh anak dia dah tertidur atas riba dia, so dia nak letak anak dia kat bawah. Apabila muncul, mesti anak aku sedar, dia akan membuat statement kepada diri dia, ataupun dia akan menangkis, ataupun dia akan meredakan fikiran itu dengan kata-kata yang baik, yang bagus, ataupun yang menghapuskan fikiran itu. Contoh, anak aku dah kenyang tadi, insya-Allah dia akan tidur. Jawab sendiri pada diri kita, ataupun statement tu kita bagi tahu kepada diri kita sendiri supaya kita boleh meletakkan anak kita, supaya ibu ni boleh letak anak dia tanpa dia berfikir, mesti anak aku bangun nanti. Tak. InsyaAllah dia takkan berfikir sebegitu apabila dia berada dalam keadaan sedar. So, ini saja perkongsian daripada saya. So, jangan lupa komen bila saya hilang kawalan di bawah untuk dipilih sebagai pemenang buku e-book bila saya hilang kawalan. So, ini saja perkongsian daripada saya. Jangan lupa klik like, share dan komen dan subscribe untuk video-video terkini daripada saya. Sekian saja.